Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 2 yang bertajuk Malaikat yang Setia. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 67 hingga 70. Baiklah, mari kita lihat paparan seterusnya. Murid-murid, berikut merupakan objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat: pertama, memahami pengertian malaikat; kedua, murid-murid dapat mengetahui dalil dari Al-Quran tentang malaikat; ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti nama malaikat dan tugasnya; keempat, murid-murid dapat mengetahui tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat pengertian malaikat. Saya ulang semula, pengertian malaikat. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang semula, malaikat ialah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia yang dimaksudkan dengan malaikat. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat dalil atau bukti dari Al-Quran tentang malaikat. Saya ulang semula, dalil atau bukti dari Al-Quran tentang malaikat. Mari kita lihat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Saya ulang semula. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya, semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Inilah dia bukti bahawa adanya Al-Quran yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, di sini terdapat info yang sangat penting di mana kita kena tahu bahawa bilangan malaikat yang wajib diketahui adalah 10 malaikat. Saya ulang semula, bilangan malaikat yang wajib diketahui adalah 10 malaikat. Baiklah, mari kita lihat paparan berikutnya. Pada paparan ini kita akan lihat nama malaikat dan pekerjaannya. Saya ulang semula, nama malaikat dan pekerjaannya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Jibril. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail. Tugas malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Ketiga, Israfil. Tugas malaikat Israfil ialah meniup sangkakala. Keempat, Izrail. Tugas malaikat Izrail ialah mencabut nyawa. Kelima, Raqib. Tugas malaikat Raqib ialah menulis amalan baik. Keenam, Atid. Tugas malaikat Atid ialah menulis amalan buruk. Ketujuh, Ridwan. Tugas malaikat Ridwan ialah menjaga syurga. Kelapan, Malik. Tugas malaikat Malik ialah menjaga neraka. Kesembilan dan kesepuluh ialah Mungkar dan Nankir. Tugas kedua-dua malaikat ini ialah menyoal orang mati dalam kubur. Inilah dia 10 nama malaikat dan pekerjaannya. Murid-murid, berikutnya kita akan lihat tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Saya ulang semula, apakah tindakan yang menunjukkan bahawa kita mempercayai malaikat? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, malaikat Jibril. Seperti yang kita tahu bahawa malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Sebagai tanda beriman kepada malaikat Jibril, kita hendaklah sentiasa membaca Al-Quran. Kedua, malaikat Israel. Seperti mana kita tahu bahawa malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Sebagai tanda mempercayai malaikat Israel, kita hendaklah sentiasa menziarahi orang sakit. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniup sangkakala. Sebagai tanda kita beriman adanya malaikat Israfil, kita hendaklah bersikap sederhana dalam kehidupan kerana dunia akan kiamat pada bila-bila masa sahaja. Keempat, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan rezeki dan hujan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain.
kelima, malaikat mungkar dan nakir. Seperti yang kita tahu bahawa mungkar dan nakir ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyoal orang mati di dalam kubur. Oleh itu, sebagai tanda kita beriman adanya mungkar dan nakir, kita hendaklah sentiasa menziarahi kubur. Keenam, malaikat raqib. Malaikat raqib ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis amalan kebaikan. Sebagai tanda keimanan kita kepada malaikat raqib, kita hendaklah sentiasa melakukan kebaikan. Ketujuh, malaikat atid. Seperti mana kita tahu bahawa malaikat atid ditugaskan untuk mencatat amalan yang buruk. Sebagai tanda beriman kepada malaikat atid, kita hendaklah menjauhi dosa dan maksiat. Kelapan, malaikat Ridwan dan Malik. Seperti mana kita tahu bahawa malaikat Ridwan adalah penjaga syurga dan malaikat Malik adalah penjaga neraka. Sebagai tanda beriman kita kepada kedua-dua malaikat ini, kita hendaklah berusaha menjadi ahli syurga dan menghindari perbuatan ahli neraka. Inilah dia tindakan ataupun cara untuk kita menunjukkan keimanan dan kepercayaan kepada malaikat. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham sila ulang semula video ini, dan jika tidak faham juga sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abah Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.